Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Salam sejahtera kepada anda. Salam Hari Ahad hari ini 14/6 tahun 2020. Dengar tak suara saya? Kalau tak dengar, minta bagi tahu supaya saya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak jelas lah, tak cukup. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Nama saya Arif. Salam sejahtera kepada anda. Salam Hari Ahad iaitu 14/6 tahun 2020. Okey, besok hari Senin nak kerja lah kan. Dah habis apa tu, kita akan berada dalam PKPB. PKPP, maafkan saya. Okey, malam ni saya nak beri anda sedikit tips bagaimana anda nak buat website, landing page. Okey, inilah tutorial cara olah konten dan design untuk landing page. Okey, malam ni itu kisah dia. Jadi sebelum apa-apa, jom lihat saya punya intro dahulu dan kita akan sambung selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar anda semua? Saya Arif daripada Arif Crosspot, Crosspost dekat The Rich Web, iaitu apa tu? Saya punya page satu lagi. Apa khabar tuan-tuan? Hari ini saya nak bercerita pasal topik saya hari ini adalah tutorial cara olah konten dan design untuk landing page. Seperti yang tuan-tuan maklum, hari ini sepatutnya saya ada satu wawancara dengan Tuan Faiz, iaitu antara stokis lelaki yang berjaya dalam penjual dalam bidang kosmetik. Tapi malangnya pada hari ini beliau adalah seorang pekerja frontliner ada kes malam ni. Jadi memang tak dapat nak buat apa-apa, dan sebabkan itu hari ini saya tukar kan, untuk tidak menghapakan saya sebenarnya. Untuk tidak menghapakan saya, hari ini saya nak bagi anda tips tutorial cara olah konten dan design untuk landing page. Seperti yang tuan-tuan mungkin tahu kan, saya adalah seorang web designer. Web designer, dan saya juga ada perniagaan menjual minyak wangi, iaitu nama brand dia The Resense. Okey. So, dalam membuat olah konten dan design untuk kita punya landing page ni kan, kadang-kadang tu saya menghadapi banyak masalah daripada saya punya klien. Makanya saya selalu bagi tahu pada mereka bahawa nak buat design, nak buat web ni dua benda yang kita kena tuan punya website kena fikir. Sama ada first dia adalah dia punya copywriting, dia punya design dia, konten dia. Dan nombor dua adalah gambar-gambar yang perlu diberi pada designer seperti saya ni kan. Jadi untuk itu, hari ini saya tunjuk pada tuan-tuan dan perempuan. Maknanya kalau kata tuan-tuan perempuan nak bermula, okey, nak ada web, nak buat website, nak buat landing page sendiri. Okey, jadi sekarang ni apa yang tuan-tuan perlu buat persediaan. Apa persediaan yang tuan-tuan perlu buat sebelum nak start? Okey, nak start memikirkan bahawa saya nak berniaga menggunakan website. Okay. Yang tu cerita lain lah. Nanti kalau ada rezeki saya bercerita. Tapi ni ada dua tips penting, dua poin penting: persediaan konten dan juga gambar-gambar. Jadi kita mulakan. Alright. First sekali adalah bila nak membuat web design, selalunya ini adalah pengalaman saya. Bila nak buat web design, selalunya saya banyak tekan kepada saya nakkan copywriting saya dahulu. Supaya saya tahu bila ada copywriting, gambar, inilah gambar yang saya perlukan. Tapi banyak juga kalau secara logiknya kebanyakan dia bagi gambar dulu, lepas tu buat nak tulis konten. Tapi kalau bagi saya selalunya saya titik beratkan tentang menggunakan konten dan disusuli dengan gambar-gambar yang berkaitan. Jadi topik ataupun poin nombor satu adalah persediaan copywriting. Ini ada tuan-tuan dah tengok, dia kata ada few point dekat sini. Selalunya nak buat copywriting untuk web design, selalunya kita akan tekankan kepada orang tu yang membaca bermula ke atas tu,
kena tak dengan dia? Dia nak tak membaca apa yang tuan-tuan tulis sampai ke bawah, sampai dekat footer. Footer tu ialah bahagian bawah di bahagian bawah di website. Okey, adakah suara saya berjelasan? Okey. Suara saya ada tak? Okey, ada. Ada. Test. Ada. Okey. First kali kita tulis, nak tahu apa masalah pelanggan. Kalau pelanggan tu dekat inilah mengenai produk atau perkhidmatan lah saya rasa kan. Selalunya produk lah, saya banyak buat riset produk. Apa masalah pelanggan? Kalau jika katalah kita tanya kepada dia, tuan ada masalah apa sebenarnya? Kan, kalau katalah saya sedang menghadapi masalah, mungkin saya sekarang sedang mencari, mungkinlah saya mencari mic yang kena dengan harga saya yang saya nak, kena dengan spek yang saya nak, kan? Jadi kita bertanya pada pelanggan. Jadi itulah poin pertama. Apa masalah pelanggan? Tulis dulu. Adakah anda, ini saya punya cara ya, adakah anda seorang yang sedang seorang YouTuber lah, sedang mencari equipment yang yang sesuai dengan anda punya bajet. Lebih kurang macam itulah. Saya buat cerita sebab saya cerita inilah memperluaskan saya punya bidang saya lah sebenarnya kan, dalam cakap dengan kamera kan. Jadi tanya soalan begitu, bila dia kata ya, itulah saya sedang mencari barang ni. Jadi sebab itu bila dia dipanggil, kalau dekat landing page tu anda sasar kepada targeted, jadi target tu dia akan membaca, insyaAllah kan, setuju. Jadi tapi saya menggunakan teknik ni. Saya ada seorang pelanggan membuat spa. Jadi ada spa lah dekat bahagian Subang Jaya, tak salah saya. Menggunakan teknik ini, dia dapat sasaran target yang memang target yang betul. Sebab yang baca semua yang nak katakan apa semua. Okey, apa masalah pelanggan? Di bawah tu anda kena cari konten untuk tulis supaya ia adalah targeted kepada pelanggan anda. Okey. Dan ini konten ni saya banyak gunakan dalam saya punya kelas bina landing page saya kan. Jadi saya sebabkan hari ini tak dapat bersama dengan Tuan Faiz. Saya nakkan bersama Tuan Faiz sebab saya nak korek rahsia dia banyak, tapi tak ada, mungkin akan datang. Ini saya selalu bentangkan dengan saya punya ada satu dokumen yang saya tak dapat di sinilah. Sebab anda kena belajar dengan saya, baru saya akan berikan nota-nota tersebut lah. Okey. Akibat kalau kata nak apa masalah pelanggan, dan saya akan buat ialah, kalau katalah sekarang ni saya menggunakan mikrofon biasa, saya nak buat YouTuber, nak jadi YouTuber. Okey, kalau anda tak beli saya punya mikrofon ni, okey, nanti saya punya live saya ataupun saya punya video saya, suara kena kejap jelas, kejap tak jelas, kejap jelas, kejap tak jelas. Begitulah lebih kurangnya kan. Jadi kalau ada begitu, kita penjelaskan lagi, kita penjelaskan bagaimana kalau tuan tak beli produk saya ni apa akan jadi. Tapi janganlah itu saya bagi perumpamaan ya. Ada website yang saya buat begitu, tapi saya tak dapat tunjuk sebab tak sempat nak buat dia punya nak buat setting. Okey. Dah ada satu konten kat situ. Dan konten yang ketiga ialah tuan-tuan boleh tunjuk penyelesaian pada masalah tersebut dekat landing page tuan-tuan. Okey, masalah ni anda perlu menggunakan mikrofon yang ada begini, yang ada dia punya spek dia begini. Anda perlu ada, kalau anda nak buat live recording, cara dia begini. Lebih kurang macam tu lah ya. Tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan mungkin dapat follow saya punya konten ni ya. Okey. Sebab benda ni kalau tuan-tuan buat, insya-Allah dia akan dapat targeted. Orang yang membaca tu, kalau dia dah targeted, dia akan mula baca sampai ke bawah. Beli tak beli, saya tak dapat bantulah. Kan? Itu bergantung sebenarnya berbagai faktor. Okey. Dan lepas itu, selepas penyelesaian pada masalah tersebut, sebenarnya kita akan keluarkanlah kita punya produk kita. Memperkenalkan produk mikrofon Nobita. Macam itulah. Mikrofon yang selalu dia punya Doraemon tu keluarkan. Memperkenalkan. Macam itulah. Dan
anda perkenalkan produk anda. Bila anda perkenalkan produk anda secara selalu yang saya punya style, bila saya kenalkan produk dan saya akan beritahu, okey, tuan-tuan dan puan-puan tahu tak USP dan UVP ni apa? USP adalah Unique Selling Proposition dan UVP adalah Unique Value Proposition. Okey, saya tak terangkan di sini, tuan-tuan boleh cari dekat Google nanti. Tuan-tuan tunjukkan apa dia USP produk tuan. Kan, dia lepas pada memperkenalkan produk tu, tunjukkan apa USP produk tuan-tuan dan puan-puan. Kan, dan lepas tu di sebelah kiri ke kanan ke, itu ialah design. Lepas tu anda tuliskan apa UVP produk tuan-tuan dan puan-puan dan diikuti dengan testimoni, apa pelanggan kata. Ini design dia kejap lagi saya cerita ya. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan boleh ceritakan pasal call to action. Okey, apa yang kalau kata tuan-tuan dah baca sampai testimoni, okey, dan apa pelanggan kata, dia insya-Allah dia sedang mengikuti dan sedang berminat. Dan apabila dia dah berminat tu, secara tidak berfikir lanjut ataupun bagi apa ayat dia, tuan-tuan semestinya letak call to action tuan-tuan, sama ada terus dia membeli di membeli secara kad ataupun minta dia isi borang kalau menggunakan perkhidmatan. Okey, dan last sekali adalah offer. Offer tu yang saya punya start adalah apabila dia terlepas dekat call to action tu, mungkin dia kata ada tak lagi yang apa-apa yang nak bagi. Kadang-kadang tu offer tu ialah kita punya last self defense. Di dalam website, ini saya kata last self defense ialah offer. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan tak membeli pada hari ini, mungkin besok harga naik sebanyak RM5. Macam tu. Okey, boleh ya? Itu adalah cara saya membuat saya punya konten tu dan alhamdulillah dah banyak pelanggan saya pun suka dengan cara begini yang saya berikan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh gunakan untuk jika tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat satu landing page. Bila di web designer minta ada tak konten tuan-tuan, inilah konten tuan-tuan yang mungkin boleh fikirkan untuk diberi kepada web designer tersebut. Okey, termasuklah saya pun web designer. Okey, we go to another kita ada satu lagi iaitu first kali ia punya konten. Dan kita lepas tuan-tuan dah sediakan segala konten yang berkaitan dan tuan-tuan baru fikirkan tentang gambar apa, video apa yang saya nak bubuh dekat dalam, nak letakkan dalam saya punya landing page tu. Kan? Banyak gunakan saya akan buang sedikit, maafkan saya. Okey, ialah penyediaan gambar. Penyediaan gambar ni selalunya, ini adalah trend zaman 2020, iaitu kita ada featured image dekat atas tu, yang mula-mula sekali. Featured image tu, kita panggil, web designer kita panggil hero, nama dia. Hero tu ialah, bila dia buka saja, dia akan tengok gambar tu. Hero. Tak semestinya copywriting tu dia tak boleh samakan gambar. Kadang-kadang gambar itu boleh menjadi apa tu yang saya panggil tadi ialah apa masalah yang dihadapi. Orang tu tengah mencari ini kan. Mungkin sekarang ni kalau katalah orang tu menjual mikrofon untuk broadcasting ke, okey, dia akan letak gambar mikrofon tu. Aku cari model ni lah. Model ni aku cari sebenarnya. Macam tu. Ya. Okey. Dan lepas tu anda tuan-tuan dan puan-puan boleh letak gambar-gambar yang berkait dengan masalah pelanggan. Katalah sekarang ni katalah adakah anda sedang buat live tiba-tiba suara anda tak kedengaran. Kan? Suara tak kedengaran. Buatlah muka gambar orang yang sedang sakit hati ke, mungkin sedang alamat problem lah, macam tu lah kan. Okey, dan gambar produk diikuti dengan tuan-tuan tengok synchronize dia, kejap lagi saya tunjuk ya. Okey, dia tu yang gambar-gambar produk anda. Jika anda buat shopping cart, kita letak gambar shopping cart anda lah, ya, gambar dekat shopping cart anda. Dan lepas tu ada gambar testimoni, video testimoni pun boleh ya, dan bagai-bagai lah kan. Saya jarang saya gunakan, kalau saya minta pada pelanggan saya untuk membuat dalam testimoni punya gambar, saya jarang minta gambar. Saya kalau bolehnya saya minta supaya owner website tersebut untuk dia memberi saya gambar dia punya customer dan dia punya penulisan dia, apa dia punya komen. Saya takkan letak WhatsApp-nya tu, sebab kayalah biasa kan, masa tu mungkin mereka semua tu belum lagi
menggunakan website. Jadi selalunya WhatsApp sajalah proof yang penting, social proof kan. Tapi selalu saya minta lah supaya lebih cantik kan, lebih cantik. Dan logo anda penting, letak kat atas logo anda, dan juga ikon-ikon berkaitan. Ikon-ikon berkaitan ni selalunya kita boleh beli ataupun kita beli boleh beli daripada website yang menjual ikon-ikon ni. Kita boleh akan mendapatkan percuma daripada website yang tertentu. Okey, kalau nak tahu kena messenger saya. Okey, dan juga kita boleh juga hire di web designer untuk reka ikon-ikon tuan-tuan dan perempuan yang diingin letakkan dalam website tuan-tuan supaya lebih cantik, lebih ideal dan juga lebih nampak profesionalnya website tuan-tuan dan perempuan. Saya pergi sentuh sikit dekat ni. Tak semestinya copywriting ni adalah tulisan. Dia boleh juga menjadi gambar-gambar yang kita letakkan di sini. Okey, dia bergantung pada kita punya kreativiti supaya kita punya website tu dapat lebih sempurna dan lebih strategi untuk kita close sale secara close sale dengan customer. Sebab datang tu memang targeted. Kalau dia baca separuh, dia adalah targeted audience yang tuan-tuan dan perempuan perlu ambil kira sebab mereka boleh membeli barang tuan-tuan sebab mereka nak barang tu. Okey, jadi saya rasa itu saja saya punya dua topik penting, iaitu copywriting dan juga penilaian gambar untuk membuat bila anda mula nak membuat web design atau mula nak buat landing page. Dua benda yang tuan-tuan dan perempuan boleh fikirkan. Jadi jika ada saya sudahkanlah saya punya live saya hari ini supaya tuan-tuan dapat sesuatu manfaat daripadanya. Saya minta maaf sebab hari ini tak dapat nak buat bertemu dengan Tuan Faiz sebabkan atas masalah yang dah tak dapat dielakkan. Jadi dengan itu terima kasih kerana menonton. Like mungkin hashtag like, hashtag share jika anda bantu saya dalam career untuk saya berjaya dalam live streaming ataupun live streaming lah sebenarnya, live streaming. Okey, jadi itu saja daripada saya Arif. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton. Saya sudahikan dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.